Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang menonton video ini. Okay, nama saya ialah Muhammad Noh bin Midaman Munadun, bermetrik number kad 202553. Okay, seperti sedia maklum di slide ini, sekarang ni di dalam kursus FCE 3200 iaitu Psikologi Pembelajaran, yang pensyarahnya ialah Dr. Nur Aniza Ahmad, dan saya akan dan saya akan membentangkan tentang teori pemprosesan maklumat. Lebih detail lagi di dalam bilik darjah lah. Dan bahagian saya ialah bahagian contoh situasi dan aplikasi. Aplikasi apa? Aplikasi teori pemprosesan maklumat. Okey, kita pergi ke situasi yang pertama. Okey, situasi yang pertama ni ialah Cikgu Hailmi merupakan seorang guru mata pelajaran kimia di SMK RI Dalam. Beliau merupakan seorang guru yang berpengalaman kerana telah mengajar selama 20 tahun. Beliau mengajar kelas 4 Sains 1. Para pelajarnya mudah memahami apa-apa yang diajarkannya. Hal ini kerana beliau sering menggunakan formula dan akronim untuk memudahkan penghafalan serta meningkatkan daya ingatan pelajar. Salah satunya ialah susunan siri elektromagnet. Nampak? Pelajar mengambil masa yang sangat singkat untuk menghafal susunan siri elektromagnet. Okey. Situasi A ni kita akan bacakanlah dia punya aplikasi ya. Okey. Aplikasi untuk situasi A ni ialah di mana sebenarnya manusia ni cenderung untuk memberikan perhatian kepada maklumat yang difikirkan menarik dan penting kepada mereka. Oleh itu, penggunaan kaedah yang menarik sangat diperlukan bagi merangsang minat pelajar untuk belajar. Okey, jenis ingatan jangka panjang yang digunakan oleh Cikgu Hailmi ialah ingatan semantik. Okey. Ingatan semantik ni ialah pengetahuan mengenai konsep umum yang tidak khusus kepada suatu masa atau tempat di mana maklumat berbentuk fakta yang dikuasai sepanjang hayat daripada interaksi manusia dengan persekitarannya, termasuk merangkumi segala fakta dan pengalaman yang dialami oleh seseorang. Okey, ia juga merupakan maksud perkataan yang merujuk kepada peraturan, formula, konsep, prinsip, generalisasi dan sebagainya. Secara tidak langsung, Cikgu Hailmi telah menarik minat pelajarnya dengan mengakronimkan formula susunan siri elektromagnet untuk memastikan pelajarnya mengkodkan maklumat tersebut serta memindahkan keingatan kerja ataupun memori jangka pendek seterusnya ke memori jangka panjang. Nampak tak di situ? Itulah aplikasi di situasi A. Okey, kita akan lihat situasi yang seterusnya lagi dan aplikasi yang seterusnya lagi supaya lebih menarik. Okey, kita akan pergi situasi B, iaitu di mana Sharon merupakan seorang pelajar aliran sains semasa di tingkatan 4 dan 5 di SMK Bandar Putra. Walau bagaimanapun aliran sains bukanlah minatnya, Sharon hanya ingin mengikut kebanyakan rakannya yang memilih aliran sains. Ni ikut kawan ni. Okey. Setelah tamat tingkatan 5, Sharon berhasrat untuk melanjutkan pengajian dalam bidang sastra. Oleh itu, dia memasuki tingkatan 6 dengan aliran sastra. Kini, Sharon merupakan pelajar semester 3 bagi pra-universiti tersebut. Adiknya, iaitu Veronica, yang meminta penjelasan dalam salah satu topik mata pelajaran fizik. Namun, Sharon tidak mampu membantu adiknya kerana dia sudah tidak mengingati aliran yang telah lama ditinggalkannya. Okey. Situasi di sini ataupun aplikasi ni ialah di mana cara manusia mendapatkan maklumat daripada persekitaran ialah dengan menyimpan maklumat dalam ingatan. Seterusnya, mendapat kembali maklumat tersebut daripada ingatan dan kemudian menghantar maklumat itu kembali kepada persekitaran. Situasi yang berlaku kepada Sharon ialah maklumat fizik di ingatan Sharon berada di dalam memori jangka panjang. Apabila Sharon tidak mengingati maklumat fizik ketika ingin membantu adiknya, bukan kerana kegagalan menyimpan maklumat oleh Sharon, tetapi kegagalan Sharon mendapatkan kembali maklumat tersebut. Okey, faham? So, kita akan kita akan gerak kepada situasi yang seterusnya, iaitu situasi C. Okey.
Pihak panitia mata pelajaran sejarah SMK Kelapa Sawit telah menganjurkan pertandingan drama sejarah sempena bulan kemerdekaan. Okey, kelas 3 Cempaka telah menyertai pertandingan tersebut dengan memilih tajuk Malayan Union sebagai tema lakonan mereka. Mereka menjadi watak dan babak lakonan dengan baik. Oleh kerana pertandingan drama ini merupakan sebahagian daripada kenangan, mereka sangat mengingati mengenai topik tersebut. Semasa peperiksaan akhir tahun, topik Malayan Union merupakan antara soalan pilihan untuk bahagian esei. And majoriti pelajar menjawab soalan tersebut dan meraih markah yang memberangsangkan. Okey. Apa aplikasi dalam situasi sini? Okey. Ingatan episodik. Okey, ingatan episodik ni bermaksud ingatan tentang maklumat yang dikaitkan dengan suatu masa, tarikh, tahun ataupun tempat yang berkaitan dengan sesuatu peristiwa khas, sama ada manis ataupun pahit. Yang tidak dapat dilupakan oleh seseorang. Okey. Ingatan ini merujuk kepada pengalaman peribadi seperti di manakah anda berada pada minggu lepas, pertemuan anda dengan rakan sekelas di pasaraya, pelibatan seseorang dalam kemalangan, hari jadi yang ke-21, hari kompetisi seseorang dan sebagainya. Okey. Inilah yang berlaku kepada pelajar kelas 3 Cempaka apabila mereka mempunyai ingatan tentang pengalaman mereka menyertai pertandingan drama sejarah sempena bulan kemerdekaan anjuran pihak panitia mata pelajaran sejarah di sekolah mereka yang bertajuk Malayan Union. Secara tidak langsung, ingatan ini telah membantu mereka meraih markah yang memberangsangkan dalam peperiksaan akhir tahun yang berkaitan dengan Malayan Union. Nampak tak macam mana teori peperiksaan maklumat ini berlangsung ya? Okey, kita akan pergi kepada situasi yang seterusnya, itu situasi D. Okey. Suhaimah merupakan seorang pelajar tingkatan 6 di semester yang kedua. Dia mengambil pakej yang merangkumi mata pelajaran sejarah, ekonomi dan bahasa Melayu. Suhaimah menghadapi kesulitan dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Okey. So, bagi semester kedua, Suhaimah mempelajari tata bahasa asas yang merangkumi morfologi dan sintaksis. Setelah mempelajari sebulan tentang sintaksis ini, Suhaimah kurang mengingati terang morfologi, berkemungkinan kerana terlalu fokus kepada sintaksis. Jadi, dia telah pun lupa bahagian tentang ilmu yang pernah dipelajari yang sebelum ini. Okey, aplikasi dalam situasi D ni ialah jenis ingatan maklumat yang diperoleh oleh Suhaimah ialah ingatan semantik. Okey, seperti sedia maklum, ingatan semantik ialah ingatan yang berbentuk fakta. Okey, jadi ingatan semantik juga dikategorikan sebagai pengetahuan deklaratif. Selain daripada ingatan semantik, ingatan episodik turut diklarifikasikan sebagai pengetahuan deklaratif. Pengetahuan deklaratif ini melibatkan mengetahui bahawa, okey, sebagai contoh, mengetahui bahawa London merupakan ibu negara bagi England, mengetahui bahawa zebra ialah binatang, dan juga mengetahui tentang tarikh kelahiran ibu anda dan sebagainya. Untuk mendapatkan semula maklumat daripada pengetahuan deklaratif ini memerlukan sedikit usaha. Oleh itu, pengetahuan Suhaimah tentang morfologi masih berada di dalam sistem memori, tetapi atas sebab tertentu, memori tersebut tidak dapat diambil. Punca kejadian ini berlaku ke atas Suhaimah dikategorikan sebagai gangguan retroaktif. Okey. Ianya berlaku apabila Suhaimah telah melupakan pengetahuannya tentang morfologi yang telah dipelajari sebelum ini kerana pengetahuannya tentang sintaksis yang sedang dipelajari yang sekarang. Dengan kata lain, pembelajaran kemudian mengganggu pembelajaran sebelumnya, di mana kenangan baru mengganggu kenangan lama. Okey. Saya harap anda boleh fahamlah apa yang saya dah yang saya dah persembahkan ni. Jadi kita dah berkerusutan masa dah 9 minit. Jadi terpaksalah skip situasi ini. Jadi saya harap dengan 4 contoh situasi yang telah pun saya berikan tadi, anda dapat memahamilah bagaimana aplikasi, bagaimana teori prosesan maklumat ini berjalan. Okey, saya harap juga anda semua dapat sedikit sebanyaklah ilmu yang telah pun dikongsikan tadi supaya ia menjadi pengetahuan yang bermakna dan dapat digunakan pada masa sekarang ataupun masa hadapan. Jadi dengan ini saya ingin mengundur diri dahulu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tinggal. Bye.